yang tidak bernyawa. Haram melaknat. Haram, hukumnya haram. Kita biasa naik motosikal payah hidup. Kalau mati dengan celaka punya motosikal, dia tendang. Celaka tu suai motosikal kita. Suai. Ada hadis tu. Hadis tadi saya baca tu. Hadis dalam Sahih Muslim. Ataupun kita balik kampung ke, kita balik kampung baru beli kereta umpamanya. Wajah ke apa. Contohnya tak. Tak mahu orang ada kereta wajah dah. Aku nak sebut kereta apa ada wajah pula. Ya. Porsche lah. Porsche tak ada orang pakai Porsche sini. Mudah habis cerita. Porsche. Kita balik kampung. Parking depan rumah, ayam naik. Cakap celaka punya ayam. Lepas tu besok dia sembelih ayam tu gulai. Tu dia je suai tu. Pasal dia dah melaknat ayam tersebut. Tak boleh, haram hukum. Kalau nak hadis boleh saya bagi hadis dalam Sahih Muslim. Sama ada benda bernyawa atau tidak bernyawa. Lepas tu unta tadi tu yang saya baca tadi, Imran bin Husain kata orang tak berani naik unta tu. Orang biar begitu. Pasal Rasulullah memerintahkan perempuan itu meninggalkan unta tu, kerana unta tu telah dilaknat. Maka dia akan mendatangkan keburukan kepada orang yang menaiki ini. Lepas tu kita duduk maki kereta kita, cepat kau punya kereta, orang nak cepat, dia mati pulaknya apa semua dan sebagainya. Dia dah celaka kereta. Jaga kereta dia tu. Nak buat macam mana tak tahu, jangan cari tok bomo mandi bunga pula ya. Saya tak tahulah nak buat macam mana. Tukar, wallahu alam. Maki ayam ke balik kita sembelih pula, makan apa semua dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita ni, dia dah belajar agama ni kena ada adab, dia kena ada peraturan ni. Agama ni Rasulullah, Allah dan Rasul telah terang secara detail, halus, peluk. Jangan laju muluk apa semua dan sebagainya. Jangan sekali-kali. Itu sebagai tambahan kepada apa yang kita sebut. Jadi unta tu berjalan laju, kata Jabir. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, jualah unta itu kepada aku dengan satu uqiyah. Satu uqiyah ni 40 dirham lah. Satu uqiyah bersama 40 dirham. Rasulullah kata jualkanlah unta tu kepada aku satu uqiyah. Aku menjawab, yakni Jabir menjawab, tidak, tak nak jual lah. Lalu beliau bersabda lagi, juallah unta itu kepadaku. Rasulullah sebut kali kedua, juallah unta itu kepadaku. Maka aku jual dengan harga satu uqiyah, dengan syarat, kena letak sikit, kena tambah sikit, dengan syarat, kena tambah tu, dengan syarat aku menungganginya sampai ke keluargaku. Boleh jual kat kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat nak bawa, aku akan tunggang unta aku sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Itu syarat dia. Syarat Jabir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai, aku berikan unta itu kepada beliau sampai di rumah, dan beliau membayar harganya kepadaku. Satu uqiyah tadi bersama 40 dirham. Kemudian aku pulang, masuk ke rumah apa semua. Tapi beliau mengutus orang di belakangku. Maksud mengutus orang itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar wakil supaya berjumpa dengan Jabir, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda melalui wakil dia lah, apakah kau kira aku menawar untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu, kerana itu hadiah untuk kamu. Rasulullah beri duit tu kat Jabir, kemudian dia serah balik unta tu kat Jabir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, ini Bukhari Muslim. Susunan kata ini hadis ni bagi Imam Muslim. Jadi hadis ni nak beri kepada kita dua hukum. Hadis ni nak beri kita dua hukum. Yang pertama, boleh mengadakan syarat dalam jual beli. Boleh mengadakan syarat dalam jual beli. Macam tadi, Jabir beri syarat kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh aku jual unta ni dengan syarat aku bawa balik tunggang sampai ke rumah, baru surah balik. Mungkin kita beli motosikal dengan kawan kita. Kita beli motosikal umpamanya. Tak? Boleh aku jual motor ni kat kamu, tapi seminggu lagi bawa aku serah. Syarat begitu. Sebelum kat aku tu, aku jawab bagi pihak aku pula, baru tahu. Tak ada lah.
Haji Zamzam tak ada nak kahwin, nak wakil nikah tak ada. Ya, pencen lah. Pencen lah. Jadi itu dua hukum dari hadis tersebut. Seterusnya, hadis seterusnya ni dia tak ada zaman kita ni. Nak baca juga ke? Ada yang mengenai hamba ni. Nak baca? Baca sambil lalu sambil lalu. Saya baca maksud je lah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang dari kami itu maksudnya dari kami, maksudnya dari Ansar, dari orang Ansar. Kerana Jabir ni dia orang Ansar. Seseorang tu namanya lah Abu Mazkur. Nama dia Abu Mazkur Al-Ansari. Seseorang dari kami ni nama dia Abu Mazkur Al-Ansari, dia orang Ansar. Telah memerdekakan hambanya sesudah meninggal. Dia memerdekakan hambanya sesudah meninggal. Hambanya bernama Yaqub. Dia orang Qibti. Qibti ni orang Mesir lah. Qibti. Hukum ini mengenai hamba mudabbar. Dia panggil hamba mudabbar. Hamba mudabbar inilah hamba yang dijanjikan merdeka bila tuannya mati. Tuan dia kata, bila aku mati kamu merdeka. Itu maksud. Tapi zaman kita tak ada hamba lah. Tapi tuan hamba adalah tuan hamba apa khabar. Tuan hamba adalah. Tapi tak ada lah zaman kita hukum ni. Tak ada pasal hamba, tak ada. Kalau ada hamba, hukum ni boleh berkuat kuasa. Kamu merdeka selepas aku mati. Itu disebut hamba mudabbar. Hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuannya selepas tuannya meninggal. Padahal dia tidak mempunyai harta lain. Abu Mazkur tadi, orang Ansar tadi, dia tak ada harta lain kecuali itu, kecuali hamba itu saja. Maka Nabi SAW memanggil hamba itu lalu menjual. Yang untuk waris dia lah. Dia ambil duit itu untuk ahli waris. Ahli waris. Jadi ialah hadis ni tak ada zaman kita ni. Jadi hadis ni nak menunjukkan bahawa seseorang yang tak mempunyai harta kecuali seorang hamba, jadi dia tak boleh memerdekakan hamba tu selepas dia mati. Yang disebut mudabbar tadi, tak boleh dimerdekakan. Pasal dia juga dia perlu meninggalkan sedikit harta untuk apa ni, keturunan dia selepas dia mati. Tapi zaman kita tak ada. Jadi dia jadi maklumat begitu je. Hadis seterusnya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fi fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqal alquha wa ma haulaha wa kuluh. Rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Nasa'i fi samnin jamid. Maksudnya dari Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seekor tikus telah jatuh ke dalam samin, yakni minyak sapi, mentega lah. Samin ni minyak sapi, mentega begitulah. Dan mati di dalamnya. Tikus tu jatuh dalam tu. Maka ditanyakan Nabi SAW, ditanyakan kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Beliau menjawab, buanglah tikus itu dan samin di sekitarnya, mentega ataupun minyak sapi di sekitar kawasan tikus mati itu, dan makanlah samin itu. Boleh dimakan dan boleh dijual beli. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad dan An-Nasa'i menambah sebagai berikut, samin yang kental. Maksud samin yang kental tu yang pekat, yang tidak cair. Mentega tu ataupun minyak sapi tu minyak sapi yang keras, yang tidak cair. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa tidak najis bila tikus jatuh dalam benda-benda yang keras seperti mentega dan sebagainya. Orang yang berniaga, dia boleh buang tikus tu dan yang di sekitar tu kemudian boleh dijual, maka tidak berdosa jual beli yang seperti itu. Tapi kalau cair tak boleh lah, dia akan berubah menjadi najis. Tapi kalau orang tahu, dia tak beli dah kedai kita. Kalau orang tahulah, kalau rahsia tu bocor. Kalau rahsia bocor, orang tak datang dah kedai kita. Tapi dari segi hukum boleh diperniagakan balik.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fi samt fa in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahm. Maksudnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tu gariskan sikit bawah tu ada benda saya nak sebut di situ nanti. Gariskan sikit di bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika tikus jatuh ke dalam samin, tadilah mentega minyak sapi tadi, apabila samin itu kental, yakni pekat, keras, maka buanglah tikus itu dan samin di sekitarnya. Dan apabila samin itu cair, maka janganlah kamu dekati. Mana buanglah pasal dia dah menjadi najis, tak boleh diperniaga lagi. Kalau kita berniaga juga, maka haramlah perniagaan kita tu, haram. Jual beli kita tu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim, kena tambah sikit Abu tu, dan Abu Hatim, Abu Hatim Ar-Razi, menghukumi hadis ini dengan kekeliruan. Dihukum hadis ini dengan kekeliruan. Keliru kerana sebenarnya hadis ni dari Maimunah, bukan dari Abu Hurairah. Itu yang dikatakan keliru di situ. Bukan keliru tu apa nama tu, yang dua sepasang suami isteri tu, keliru ku keliru, Ajai dan Nurul. Bukan keliru tu, dia suami isteri tu, Ajai dengan Nurul. Ajai dengan Nurul, betul kan? Bukan Inul yang golek gerudi tu kan. Ajai. Sekarang ayam tepi jalan tu, ayam golek tepi jalan tu, orang panggil ayam golek gerudi. Kalau kambing ada golek, kambing golek, itu kambing golek gerudi. Susah pula sekarang, habis gerudi habis lah sekarang. Jadi hadis ni hukumnya sama dengan hadis sebelum. Hadis seterusnya, dah masuk isyak. Wa Abi Zubair radhiyallahu anhu qala sa'altu Jabiran an thamani sinur wa kalb faqal zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rawahu Muslimun wa Nasa'i wa zada illa kalbus sayd. Maksudnya dari Abu Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang uang harga kucing dan anjing, jual beli kucing dan anjing. Yakni Jabir menjawab, Nabi SAW telah melarang tentang itu. Melarang. Jadi kalau anjing tadi haram lah. Larangannya larangan haram jual beli anjing. Adapun kucing makruh. Jual beli kucing ni makruh. As-sinur, jual beli kucing ni makruh. Makruh. Kamu pula kamar kita ni kucing cantik-cantik. Kucing cantik-cantik, beri makan sedap dengan shampoo, Pantene apa semua. Dia tanda kecil kiamat tu. Dia ada satu hadis riwayat Tabarani. Di antara tanda kecil kiamat ialah apabila dapat rezeki ja'alu fil hayawan. Tanda akhir zaman ni, bila dapat rezeki dia banyak habiskan pada haiwan, pada binatang. Itu tanda kecil kiamat. Ada hadis riwayat Tabarani. Macam zaman kita ni, banyak mana habis whiskas, mahal juga whiskas tu. Tak mahal whiskas tu, barang siapa yang kata mahal, dia ada kucing tu. Tak berani kata semua dah. Yang mai aku ni macam Sinchan juga cerdik ni, tapi bukan Sinchan lah aku. Tanda kecil kiamat. Bukan saya tak kata haram, saya dia tanda kecil kiamat. Dapat rezeki banyak dihabiskan pada haiwan. Tengok banyak mana habis. Nak maintain tu kucing Parsi tu banyak habis bulan-bulan tu. Banyak habis bulan-bulan. Baik bagi kat surau budiah ni, bayar elektrik ke apa semua, ada manfaat. Yang paling teruk lagi, dia wasiat harta kat haiwan lagi teruk. Macam di Eropah, umpama ada saya baca perempuan tu di Germany mana, dia wasiat harta dia kat anjing dia. Lepas anjing dia mati, tak tahu mana pergi harta tu. Macam-macam ada. Pakcik Astro
Macam-macam ada. Pakcik mana